Pelik, duit siapa hilang dari peti besi? Dimaki hoi stupid, ini sindiran pedas polis. Zuraida dihantam doktor pakar. Ini amaran Menteri Pertahanan jika mahu sambut raya. Bekas Menteri Belia dan Sukan Syed Saddiq Syed Abdul Rahman membuat laporan polis berhubung kehilangan wang ratusan ribu ringgit di kediamannya di Petaling Jaya, Selangor. Beliau yang juga ahli Parlimen Muar itu membuat laporan berhubung kejadian itu pada Ahad. Saya telah membuat laporan polis terhadap kes kecurian yang berlaku di rumah saya, tulisnya di laman Twitternya petang Isnin. Menerusi laporan polis yang dibuat di Balai Polis Sungai Wei itu, Syed Saddiq menganggarkan wang tunai berjumlah RM250,000 hilang dalam peti besi yang disimpan di kediamannya pada Sabtu. Syed Saddiq berkata beliau menyedari wang tersebut hilang daripada peti besi di kediamannya pada kira-kira pukul 7 malam. Menurut laporan polis itu juga, Syed Saddiq memaklumkan bahawa peti besi miliknya telah ditetapkan kod rahsia dan hanya individu tertentu yang tahu di mana beliau menyimpannya. Tiada sebarang kesan umpil dan keadaan rumah serta bilik adalah kemas, katanya sambil menambah bahawa kali terakhir beliau membuka peti besi tersebut pada 13 atau 14 Mac lalu. Syed Saddiq dalam satu kenyataan memberitahu pihak polis dan pasukan forensik membuat siasatan di kediaman beliau sejak Ahad malam. Pada masa ini saya tidak dapat mengesahkan sebarang butiran atau spekulasi sehingga siasatan selesai, katanya. Dalam pada itu, Syed Saddiq turut menafikan laporan media bahawa wang tunai berjumlah RM250,000 adalah milik Parti Pribumi Bersatu Malaysia atau PPBM. Laporan media bahawa RM250,000 tersebut merupakan wang PPBM adalah tidak benar dan anggaran kecurian masih belum dapat disahkan. Saya harap semua pihak juga tidak membuat sebarang spekulasi dan menyebarkan berita yang tidak sahih kepada orang ramai, katanya. Sementara itu, Syed Saddiq menuntut TV3 membuat permohonan maaf secara terbuka terhadap tindakan menyiarkan tajuk berita yang salah dan menarik semula kenyataan wang RM250,000 milik PPBM hilang dari kediaman Syed Saddiq dengan kadar segera. Saya ingin menegaskan bahawa saya tidak pernah menyatakan bahawa siasatan ini adalah berkenaan wang milik PPBM. Malah di dalam laporan polis yang telah saya lakukan pada 29 Mac 2020, saya tidak pernah sesekali menyatakan bahawa wang tersebut adalah milik PPBM. Maka ia telah mendatangkan akibat yang serius kepada kredibiliti saya sebagai pemimpin armada dan bersatu, menjatuhkan imej saya dan mendatangkan fitnah oleh pihak ketiga, katanya. Hoi stupid idiots, sekat jalan sampai jam teruk everywhere, menyusahkan orang. Itu jeritan seorang wanita ke arah pasukan polis dan tentera yang sedang bertugas melakukan sekatan jalan raya Op Covid di Persiaran Surian Bersempadan, Kota Damansara pagi tadi. Wartawan yang berada di lokasi dari awal pagi turut melihat gelagat wanita berkenaan sejak terperangkap dalam kesesakan sehinggalah beliau tiba di perkarangan apartmennya. Insiden mengejutkan itu berlaku kira-kira 9.30 pagi. Sebaik sahaja wanita itu tiba di rumahnya selepas terperangkap dalam kesesakan lalu lintas berikutan operasi besar-besaran pasukan polis Ibu Pejabat Polis Daerah Petaling Jaya terhadap orang ramai yang ingkar Perintah Kawalan Pergerakan atau PKP. Wanita yang tinggal apartmennya betul-betul bersebelahan sekatan jalan raya dijalankan, menaiki kenderaan Proton X70 berwarna putih juga membunyikan hon kereta hampir setengah jam ketika cuba mencari jalan keluar dari kesesakan ke rumahnya. Sebaik berjaya tiba di perkarangan kediamannya, beliau memberhentikan kereta di hadapan pintu masuk apartmen sebelum menurunkan cermin pintu pemandu dan menjerit, "Hoi stupid idiots, sekat jalan sampai jam teruk, menyusahkan orang." Selepas 10 minit hilang dari pandangan, wanita itu muncul semula dan dilihat berjalan ke arah polis, dilihat memberi penjelasan serta rasa tidak puas hati terhadap sekatan jalan raya yang didakwa menyusahkan beliau untuk membeli barang keperluan rumah. Namun anggota polis yang bertugas meminta kad pengenalan beliau dan terus bertindak menahannya serta diarah duduk di bawah kemah yang disediakan untuk para petugas sekatan jalan raya. Setengah jam kemudian beliau dibawa ke Balai Polis Damansara untuk tindakan siasatan selanjutnya di bawah Seksyen 7-B dan Akta 342. Ketua Polis Daerah Petaling Jaya, Assistant Commissioner Nik Izani Muhammad Faisal mengesahkan penahanan seorang wanita
berusia 30-an kerana mengeluarkan kata-kata kesat menghalang penjawat awam menjalankan tugas. Ada pagi tadi, saya rasa disebabkan kesesakan jalan akibat sekatan ini. Apabila dia sampai ke lokasi, dia jerit ke arah petugas, "You all are idiots." Katanya diminta mengulas kejadian kira-kira pukul 9.30 pagi tadi. Mengulas lanjut, beliau yang juga turun padang bertugas semasa sekatan jalan raya OP COVID di persiaran Surian Bersempadan, Kota Damansara, dengan nada sinis berkata, "Memang kami semua polis mungkin idiot, tetapi kami bodoh kerana ada aspek keselamatan yang perlu dijamin dalam minda dan juga hati. Jadi minta maaf untuk menyebabkan kesulitan sebegini. Kami ada tugas untuk dilaksanakan demi negara dan keselamatan rakyat untuk memastikan anda semua sentiasa selamat. Itulah kerja kami. Saya minta maaf," katanya. So I'm sorry to cause you such inconvenience, but we have a job to do, keeping you safe. That's our job. Tindakan Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Zuraidah Kamarudin yang menyertai dan terlibat secara langsung proses nyakuman COVID-19 turut menerima kecaman pakar perubatan. Perunding Pediatrik dan Perubatan Hospital Pakar KPJ Damansara, Dr. Musa Muhammad Nordin, menyifatkan tindakan Ahli Parlimen Ampang itu sebagai tidak bertanggungjawab. Menurut beliau, dalam keadaan sekarang adalah lebih baik untuk Zuraidah berada di rumah berbanding menyebur bahan sanitasi seperti yang dilakukannya semalam. Ini mengurangkan lagi benteng pertahanan terakhir kita bekalan baju pelindung dalam menyaring dan menyelamatkan pesakit COVID-19, kata Musa dalam kiriman Twitternya. Beliau memberi respon terhadap ciapan pengguna media sosial lain terhadap tindakan Zuraidah itu. Ciapan Musa itu kemudian mendapat reaksi daripada pengikutnya di media sosial. Untuk rekod, Musa memang dikenali sebagai doktor yang selalu berterus terang untuk menyampaikan pandangannya. Sering dijemput sebagai panel dalam program televisyen membabitkan hal perubatan. Pakar perubatan itu baru-baru ini mengamuk dalam salah satu terbitan kerana kecewa dengan sikap segelintir orang yang tidak mengendahkan Perintah Kawalan Pergerakan atau PKP. Sebelum ini, Zuraidah menjadi tumpuan ramai termasuk kalangan ahli politik kerana menjarung pakaian lengkap seperti petugas barisan hadapan menghadapi COVID-19 semasa menyebur bahan nyakuman di Petaling Jaya. Operasi itu melibatkan Jabatan Bomba dan Penyelamat, Polis, Majlis Perbandaran dan Kementerian Kesihatan. Ketua Pemuda PKR Akmal Nasir turut mengkritik tindakan Zuraidah dan menganggap ia sebagai suatu gimik politik bagi meraih populariti ketika COVID-19. Kata Akmal, sekarang bukanlah masa untuk menteri mencari publicity ataupun membazirkan sumber yang ada ketika negara dalam situasi sukar. Hentikan teknik gimik politik. Sekarang bukanlah masa untuk menteri cari publicity. Jangan bazirkan sumber dalam keadaan kita kekurangan PPE atau pakaian pelindungan peribadi dan ada petugas terpaksa gunakan plastik sampah untuk lindungi negeri, katanya kepada Portal Malaysia Kini. Menteri Pertahanan Ismail Sabri Yaakob berkata, tempoh Perintah Kawalan Pergerakan atau PKP boleh dilanjutkan dan akan menjejaskan sambutan bulan puasa dengan merayu rakyat terus mematuhi perintah tersebut. Sekiranya rakyat terus mematuhi setiap perintah dan SOP, saya percaya ketakutan kita terhadap lanjutan Perintah Kawalan Pergerakan dapat diselesaikan, katanya Presiden Akbar selepas mesyuarat harian Majlis Keselamatan Negara MKN. Katanya beliau menerima banyak pertanyaan daripada rakyat sama ada mereka boleh menyambut Hari Raya Aidilfitri seperti kebiasaan pada tahun ini. Bagaimanapun, Ismail berkata, kebimbangan itu bergantung kepada rakyat dengan mematuhi peraturan PKP yang masuk fasa kedua mulai esok. Sebelum ini, Perdana Menteri Muhyiddin Yassin mengumumkan lanjutan tempoh PKP selama 2 minggu bermula 1 hingga 14 April sebagai langkah persediaan menghadapi gelombang ketiga pandemik COVID-19. Ismail memberi jaminan pelaksanaan PKP tidak akan berlanjutan sehingga fasa ketiga dan keempat sekiranya semua pihak memberikan kerjasama dengan baik dengan mematuhi prosedur dan arahan pihak berkuasa. Dalam perkembangan lain, Ismail berkata, setiap rakyat Malaysia yang pulang dari luar negara dikehendaki melalui fasa kuarantin selama 14 hari di lokasi yang ditetapkan oleh Kementerian Kesihatan. Pengumuman itu katanya akan berkuat kuasa mulai 3 April. Berikutan beberapa persediaan perlu dibuat termasuk kenderaan dan keperluan fasiliti di lokasi kuarantin. Jelasnya mereka yang baru tiba di luar negara akan disaring di lapangan terbang sebelum menaiki bas ke fasiliti kesihatan yang disediakan KKM. Beliau tidak menamakan mana-mana lokasi pusat kuarantin tersebut dalam sidang media berkenaan. Beliau turut meminta ahli keluarga tidak hadir ke lapangan terbang untuk menyambut mereka yang baru pulang dari luar negara. Sebaliknya, melakukan interaksi melalui panggilan telefon, panggilan video dan pesanan teks
dengan ahli keluarga yang berada di bawah pusat kuarantin. Terbaru, jumlah kematian akibat COVID-19 meningkat 6 kes daripada 37 yang dilaporkan semalam kepada 43 hari ini. Peningkatan kes harian pula sebanyak 140 menjadikan jumlah keseluruhan 2,766 kes. Seramai 94 pesakit kini ditempatkan di unit rawatan rapi ICU. Daripada jumlah itu, 60 memerlukan bantuan pernafasan. Jika anda mempunyai gejala seperti demam, batuk dan sesak nafas, jangan berlengah untuk terus ke klinik atau hospital bagi menjalani ujian saringan. Bersama kita tangani wabak COVID-19.